Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Buletin Awal yang disiarkan secara langsung dari studio kami di Bukit Kewangan. Saya ingin mulakan Buletin Awal ini dengan kisah ini. Tidak perlu untuk mengisytiharkan darurat sekiranya. Sebaliknya, panggil semua pemimpin duduk semeja untuk luluskan Belanjawan 2021 tanpa ada pilihan raya. Demikian saranan Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, yang menegaskan semua pihak perlu ketepikan ego dan pecahkan tembok kepartian demi Malaysia. Menurutnya, beliau pernah berhadapan dengan situasi yang hampir sama, iaitu ketika cuba untuk meminda perlembagaan bagi membenarkan rakyat berusia 18 tahun mengundi dalam pilihan raya. Tegasnya, beliau terus bergerak kerana percaya sejarah mampu dicipta dan rakyat Malaysia memerlukan lebih ramai ahli politik yang tidak memihak kepada parti semata-mata, sebaliknya memikirkan rakyat juga. Syed Saddiq berharap Perdana Menteri mempertimbangkan cadangannya agar jumpa dengan semua dan juga cari titik tengah bersama. Tambah beliau, Malaysia pernah melakukannya sebelum ini dan boleh melakukannya sekali lagi. Jadi bersama dengan saya pada ketika ini melalui talian Skype ialah YB Syed Saddiq sendiri, Ahli Parlimen MUA. YB Syed Saddiq, bagaimana ahli-ahli politik boleh duduk semeja? Saya suka perkataan duduk semeja itu, adakah ianya dalam sidang parlimen ataupun duduk semeja dikala masing-masing ada kepentingannya sendiri? Cuba ceritakan. Saya rasa dua-dua boleh, di luar parlimen dan juga di dalam parlimen. Kerana saya rasa kita bersependapat bahawa kita tidak boleh melalui pilihan raya sekarang dan pada masa yang sama adanya keperluan untuk kita luluskan Belanjawan 2021 untuk sampaikan bantuan-bantuan khusus dan khas bagi rakyat, tidak kira agama ataupun bangsa. Dan dalam bab ini, apabila kita ada pendapat yang sama, objektif yang sama, saya rasa kita mampu lakukan perkara yang luar biasa. Bipartisanship, kita duduk semeja, dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan lakukan confidence and supply arrangement di mana kita semua bersetuju untuk luluskan Belanjawan 2021, tetapi perbincangan belanjawan itu kita lakukan bersama dengan objektif yang sama, iaitu kita letakkan kepentingan politik dan parti di tepi dan letakkan keutamaan kepada kepentingan negara. Dahulu kita berjaya lakukan bagi undi 18 walaupun kerajaan tidak ada sokongan 2/3 ahli parlimen, tetapi apabila kita berunding, duduk bersama dengan parti pembangkang, akhirnya kita dapat cari jalan tengah. Dan bila kita lalui darurat, isytihar darurat, lebih baik kita duduk semeja dan cari jalan penyelesaian bersama. YB, saya faham situasi ketika undi 18 dahulu. Kita bincang panjang lebar dan semangat dan juga persekitaran politik dan juga keadaan Malaysia pada ketika cukup berbeza. YB sendiri mengakui dan juga pernah mengatakan bahawa untuk membawa undi 18 juga begitu sukar untuk meyakinkan ahli-ahli politik dan juga rakan-rakan politik pada ketika itu. Tetapi pada ketika ini kita perlu akui real politik tidak semudah itu. YB lebih arif berbanding kami rakyat biasa. Bagaimana ianya boleh dilakukan dalam masa seminggu ni, YB? Yang paling penting adalah untuk letakkan politik ego dan kepastian di tepi. Memang ia tidak senang, agak rumit, rundingannya perlu ada. Tetapi apabila kita kerap berjumpa dengan, saya ingat apabila kita lakukan undi 18, saya berjumpa dengan semua presiden parti-parti pembangkang. Pada masa yang sama, saya perlu fahami apa yang mereka mahukan, kita cari jalan tengah sampai saya terpaksa tarik semula bil yang telah pun dibentangkan di parlimen, dengar pandangan mereka dan kita bentangkan bersama, kita lakukan press conference bersama dan akhirnya kita dapat kejayaan itu bersama. Saya ingat bagi bab ini, bagi tempoh masa 1 minggu yang akan datang, kalau kita kebelakangkan pentingnya untuk kita isytihar darurat, kalau Yang Amat Berhormat PM boleh panggil mesyuarat bersama di mana semua pimpinan politik datang bersama, kita cari jalan tengah, saya agak yakin kita mampu untuk letakkan ego politik di tepi, duduk semeja, cari jalan penyelesaian bersama kerana kita tidak ada jangka masa yang panjang. Minggu ini kalau kita duduk bersama, insya-Allah kita akan mendapat jalan penyelesaian yang luar biasa. Pindaan perlembagaan ini perkara yang besar. Kita dapat 3 pindaan perlembagaan dalam tempoh masa 1 sidang parlimen. Saya agak yakin bagi Belanjawan 2021 di mana akhirnya akan disampaikan kepada rakyat, tidak kira agama dan bangsa, kita dapat lakukan perkara yang sama juga. YB itu menyebut mengenai Belanjawan 2021, akan tetapi kita tahu juga kemulut politik ini akan berpanjangan. Malah ianya lebih panjang daripada apa yang kita bayangkan. Rakyat sudah letih, saya sudah letih untuk bercerita. Akan tetapi bagaimana untuk memastikan kestabilan itu wujud untuk jangka masa yang akan datang. Bukan setakat Belanjawan 2021 tetapi untuk 2-3 tahun akan datang. Kes hari ini 1228. YB, pandangan YB bagaimana? Adakah cukup hanya duduk semeja untuk Belanjawan 2021 sedangkan masih lagi bercakaran dan masih ada lagi curiga antara satu sama lain? Itu adalah permulaan untuk
political stability yang lebih panjang. Bermula di belanjawan, tetapi yang saya ingin cadangkan dan pernah saya cadangkan sebelum ini adalah gencatan politik melalui confidence and supply arrangement. Ini bukan perkara baru, telah pun banyak kali diaplikasikan di negara seperti New Zealand, UK dan yang lain, di mana stability politik itu diberikan keutamaan. Di mana selepas pemimpin kerajaan dan pembangkang duduk semeja, kita cari titik tengah. Sebagai contoh, perlu ada kompromi di mana kerajaan mungkin memulangkan semula peruntukan kepada kawasan parlimen pembangkang. Contohnya, supaya akhirnya kita dapat menggerakkan bantuan bersama. Pada masa yang sama, kita tubuhkan lebih banyak Parliamentary Select Committee. Kita ada lebih banyak bipartisan effort di mana kita gabungkan kerajaan dan pembangkang supaya apa-apa yang dibentangkan di Parlimen dapat dilakukan bersama dan parti-parti pembangkang juga dapat memainkan peranan sebagai orang yang seimbang kepada dasar-dasar negara. Kalau kita dapat lakukan perkara ini, mungkin parti pembangkang ataupun ahli Parlimen pembangkang boleh berikan komitmen melalui confidence and supply arrangement 2 tahun. Kita takkan jatuhkan kerajaan dan kita hanya akan berentak di Parlimen, di luar Parlimen menggunakan hujah-hujah idealisme dan prinsip masing-masing. Dan bila sudah tiba di masa, kita pergi ke pilihan raya untuk pulangkan mandat kepada rakyat selepas kes COVID telah pun kita tangani bersama. Sebab itu confidence and supply arrangement ini boleh kita panjangkan mungkin setahun, 2 tahun. Selepas itu kita pergi ke pilihan raya. YB, saya nak bercerita panjang lebar tapi itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kerana bersama kami. Tetapi dalam masa sama, sekiranya ada perkembangan atau usaha YB sendiri untuk merealisasikan apa yang dikatakan hari ini, mungkin dapat dimaklumkan juga kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih YB Syed Saddiq. Terima kasih juga anda yang menonton untuk waktu yang singkat ini. Sekiranya anda mahukan perincian penuh, teruskan bersama kami dalam Awani 745 sebentar lagi. Saya Zulfikri Yusof. Salam hormat, salam sejahtera.